Kerjasama sedia ada dengan gabungan rakyat Sabah perlu dikekalkan. Butirannya langsung sama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya, sahih. Sabah masih memerlukan kerjasama antara parti tempatan melalui Gabungan Rakyat Sabah GRS bersama rakan parti nasional yang lain. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata Gabungan Kerjasama GRS dan Pakatan Harapan PH Plus yang membentuk kerajaan negeri ketika ini adalah susunan kerjasama sedia ada untuk Sabah dan akan dikekalkan pada PRN nanti. Datuk Haji J yang juga Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah berkata ia juga sebagai satu persiapan memperkukuhkan perpaduan antara GRS dengan berakan PH dan lain-lain seterusnya menang pilihan raya negeri nanti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian Sindumin di Dewan Terbuka Dataran QSS di Sipitang. Hadir sama Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sindumin yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusuf Yaakob dan Kepimpinan Gagasan Rakyat Negeri. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan peningkatan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ bagi setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN pada tahun hadapan sebanyak 40 buah rumah setahun. Lebih 3,000 unit jumlah keseluruhan rumah mesra SMJ akan dibina pada tahun hadapan bagi memastikan lebih ramai golongan miskin tegar terus dibantu. Tambah Datuk Haji J, kerajaan negeri akan terus memastikan rakyat di negeri ini terus dibantu dan membawa pembangunan yang sejagat di negeri ini. Beberapa jenama industri franchise tempatan dikenal pasti berpotensi besar dikembangkan di Sabah. Ini terbukti apabila industri berasaskan homegrown tersebut setanding dengan jenama franchise luar negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata peluang tersebut seharusnya direbut oleh usahawan tempatan. Jelasnya Perbadanan Nasional Berhad Pernas telah memperuntukkan RM50 juta bagi mendokong industri franchise di negara ini. Daripada jumlah itu, RM4 juta diperuntukkan bagi usahawan di Sabah. Datuk Iwan berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian Karnival Pernas di Pusat Persidangan Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Seramai 69 usahawan di Sabah melibatkan nilai pembiayaan RM12 juta telah berjaya mencipta nama jenama franchise masing-masing di bawah Pernas. Pada majlis tersebut, Datuk Iwan turut melancarkan program baharu inisiatif Pernas iaitu program inisiatif keusahawanan veteran dan pembiayaan IVIP. Suara wanita amat diperlukan melibatkan pelbagai peringkat sekaligus bersama-sama membantu kerajaan dalam membuat dasar dan keputusan. Justru pelbagai medium akan digandakan bagi memastikan suara wanita tiada yang tercicir dan mendapat perhatian kerajaan. Daripada pengalaman kita dahulu mengadakan siri-siri town hall, suara wanita itu seolah-olah tenggelam. Jadi kita fikirkan semula konsep town hall kita. Jadi tahun ini kita mula mengadakan town hall secara spesifik. Ini akan dapat mencari kaedah bagaimana untuk membantu wanita sepanggar ini supaya mereka dapat menceburkan diri dalam bidang perniagaan, dalam bidang pendidikan anak-anak mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program Town Hall Kesejahteraan Madani Wanita Sepanggar di Kota Kinabalu. Seramai 200 peserta wanita telah menyertai program ini dengan penglibatan beberapa jabatan dan agensi kerajaan, antaranya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Antara yang dibincangkan dalam town hall ini adalah berkaitan perniagaan, pendidikan, aspek anak-anak serta aplikasi teknologi. Lebih banyak bantuan dan pembangunan akan dapat dilaksanakan khususnya di luar bandar melalui kenaikan pemberian khas interim Sabah dan Sarawak kepada RM600 juta bermula tahun hadapan. Pemberian khas tersebut juga akan digunakan membantu golongan miskin tegar untuk mendapatkan Rumah Sabah Maju Jaya SMJ selain bantuan pendidikan.
Yang Amat Berhormat mengumumkan bahawa kita ada tambahan peruntukan di bawah MA 63 600 juta interim. Dan Yang Amat Berhormat begitu prihatin telah meluluskan tahun depan ini. Tahun depan akan diberi 2 kali ganda, itu 40 buah rumah. Dan ini sangat kita sambut baik kerana kita masih ada senarai yang perlukan golongan miskin tegar ini yang belum ada rumah ataupun rumah yang sangat daif yang perlu kita bantu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam mesyuarat tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian Sindumin di Dewan Terbuka Dataran QSS di Sipitang. Kenaikan bayaran khas interim kepada Sabah dan Sarawak diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 di Kota Kinabalu pada 12 September baru-baru ini. Datuk Dr. Yusof berkata kerajaan pimpinan Perdana Menteri hari ini sentiasa terbuka menerima pelbagai bentuk perbincangan bagi menyelesaikan isu yang termaktub di dalam MA 63. Pihak Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bercadang akan memperluaskan lagi perkhidmatan dialisis di negeri ini. Perkhidmatan yang menumpukan golongan B40 khususnya di kawasan pedalaman bawah di Sabah. Dengan adanya wakaf ini mungkin kita di peringkat Majlis Agama Islam Sabah mungkin kita akan memperluaskan ataupun mewujudkan satu pusat dialisis. Sudah tentu dengan adanya pusat dialisis ini mereka yang golongan dalam B40 ini akan diberi perkhidmatan secara percuma. Mungkin kita letak contohnya di daerah Beaufort kerana satu-satunya di daerah Beaufort itu adalah kawasan yang strategik. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program Fun Run for Wakaf Fund dan futsal terbuka di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Ruslan, melalui pewujudan pusat berkenaan, ia dijangka akan membantu pesakit daerah Sipitang, Kuala Penyu, Membaku dan Kimanis berbanding masa kini terpaksa ke Kota Kinabalu. Beberapa perkara berkaitan cadangan pusat berkenaan seperti lokasi, bangunan serta pemilikan kini dalam penilaian awal. Cubaan seorang ibu menyeberangi sungai dengan arus deras akhirnya dibayar dengan kematian anak perempuannya. Kejadian tersebut berlaku di Kampung Ranggu, Tawau petang kemarin. Mencari mangsa yang hanyut di bawah arus sungai. Hasil siasatan juga kejadian berlaku lebih kurang pukul 5.30 petang semalam di mana mangsa bersama ibunya pergi ke kebun dan masa balik menyeberangi sungai. Ketika itu arus air sungai mengalir dengan tiba-tiba arus deras. Salah seorang anak mangsa ini tidak disedari oleh ibunya menyeberang mengikuti di belakang dan terus dibawa arus sungai. Dan mangsa ditemui pada pagi ini lebih kurang jam 8 pagi tersangkut di pokok kayu lebih kurang jarak 1.5 km. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Tawau. Menurutnya, kaedah surface rescue dilakukan bersama anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Angkatan Pertahanan Awam dan penduduk kampung. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Tawau untuk tindakan lanjut. Kota Kinabalu bakal menjadi bandaraya kota literatur dunia yang baharu pengiktirafan oleh UNESCO. Pengiktirafan tersebut selepas Jakarta, Indonesia yang diiktiraf pada November tahun 2021. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samitah berkata, permohonan tersebut turut mendapat kerjasama beberapa pihak antaranya Badan Bahasa dan Sastra Sabah Bahasa, Kerajaan Negeri Sabah dan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Dalam memastikan Bandaraya Kota Kinabalu mencapai pengiktirafan berkenaan, beberapa agensi telah diminta menggandakan usaha antaranya pihak perpustakaan dengan mengaktifkan kegiatan membaca. Beliau berkata demikian sempena Majlis Baca Puisi Bandaraya Kota Kinabalu dan penutupan Festival Sastra Antarabangsa Malaysia Madani di Ibu Negeri. Teks beliau disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Karim Rahim. Datuk Seri Sabin memberitahu produk tempatan berasaskan sastra dan budaya akan lebih mudah dipasarkan sebagai kuasa insaniah merentas sempadan negara yang lebih luas. Jenama tersebut juga bakal memperkenalkan lagi Kota Kinabalu kepada dunia sekaligus membantu industri pelancongan terutama berkaitan aktiviti kesusasteraan.
Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahi. Salam Malaysia Madani dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soren, terima kasih.